Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya, Aina, di dalam program pembentukan sasiah diri melalui kaedah teater terapi. Teater bukan sekadar dilihat sebagai persembahan hiburan, namun naratifnya ia merangkumi kepelbagaian fungsi yang bersangkut paut dengan keperluan kejiwaan masyarakat itu sendiri. Teater terapi sebagai medan untuk meluahkan perasaan yang disebabkan oleh pengalaman hidup ataupun trauma yang dilalui seperti masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah kewangan dan masalah sosial yang menjadi konflik di dalam diri seseorang. Program ini akan menunjukkan cara-cara memberi inspirasi kepada para peserta melalui permainan teater. Pelbagai kaedah akan dilaksanakan bagi mengenal pasti permasalahan para peserta agar dapat mengurangkan tekanan emosi dan mengatasi masalah yang mereka hadapi selama ini. Pembentukan sasiah diri melalui kaedah teater terapi ini amat penting di zaman yang semakin mencabar ini. Seni teater bukanlah hanya tempat untuk berlakon dan mencipta nama semata-mata, tetapi ianya sebagai wadah dan bekalan kepada para peserta agar dapat mengawal diri dan dapat menempatkan diri di kalangan masyarakat setempat. Baiklah, bersama-sama dengan saya sekarang ini iaitu Jurulatih Seni Budaya Negara Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Pulau Pinang, iaitu Encik Wira bin Masura. Saya. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sudah berapa lama bergiat dalam bidang teater di Penang ni? Lebih kurang 17 tahun lah. 17 tahun? Ya. Wah, lama. So dalam JSBN? Dan JSBN tu, dah masuk dalam JSBN. Kalau aktivis tu, lama lagi start dari tahun 1995. Lama juga tu kan. Jadi okey, apakah matlamat tuan sebagai penggiat seni teater di Pulau Pinang ini melalui bengkel teater terapi? Okey, matlamat teater terapi ini adalah bagi mewujudkan cara bagaimana menggunakan fizikal dan mental secara total. Melalui kaedah-kaedah latihan yang dijalankan, maka pelajar-pelajar ini akan tahu bagaimana menggunakan tubuh badannya dan mendapat pelbagai bentuk emosi. Dan ini akan menghasilkan pemikiran yang kreatif dan secara spontan. Dan pengalaman ini dapat digunakan untuk kehidupannya di masa mendatang. Faham. Okay. Berbanding era digital global pada masa sekarang ni banyak menggunakan gadget ataupun telefon bimbit. Jadi penumpuan tu di satu tempat saja. Mereka ada komunikasi. Jadi otak tu tak berkembang lah, orang kata kan. Jadi lengai lah, macam-macam boleh jadi. So saya sarankan untuk terlibat dalam teater terapi ni. Terima kasih Encik Wira bin Masura atas penerangan itu tadi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Baik. Sihat ke hari ini? Sihat. Alhamdulillah. Dah makan ke belum? Dah. Okey, hari ini kita akan berlatih seperti biasa. Saya adalah Cik Wira dan ini adalah Paca. Ini adalah Azza. Okey, untuk sesi pertama ni kita akan macam apa dah? Kita mulakan sesi kita dengan pembuka bicara. Tamu semua nervous, Okey, kita buat tepuk semangat boleh? Tepuk semangat. Boleh? Okey. Kita buat tepuk semangat. Semua tahu tak tepuk semangat? Okey. Kita mulakan sekarang. Go. Tepuk semangat. Sekali lagi. Puaskan hati. Three, four, go. Seterusnya kita buat ce. Nanti dengar arahan dulu. 3, 4, go. Seterusnya kita akan menguatkan artikulasi kita supaya kita cakap dengan jelas. Artikulasi pertama kita buat red lorry, yellow lorry. 3, 4, go. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Red
saja kita buat kakakku kata kuku kaki kiriku kaku. Ku kikis kuku kaki kiriku. Saya bayar 3, 4, go. Kakakku kata, kuku kaki kiriku kaku. Ku kikis kuku kaki kiriku. Terima kasih, Sir. Dah selesai pun sesi olah tubuh kita. Sekarang kita ke sesi cooling down. Siap semua? Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Siap. Tu, waga. Siap. Tu, waga. Siap. Tu, waga. Pan. Up. Tu, waga. Up. 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 Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Dan tarik nafas. Tahan. 1, 2, 3. Wira, kita kat mana ni Wira? Ramah-ramah pun dah tak nampak ni. Kita dah sesat ni. Itulah aku cakap jangan hambat ramah-ramah tu, kau nak hambat juga. Kau macam mana ni? Nak buat macam mana? Aku tengok elok. Adik aku ikut je lah. Mana tahu tangkap untuk projek sekolah nanti. Aku takutlah. Hari pun dah semakin gelap. Nanti apa-apa jadi kat kita, macam mana? Aku dengar orang kata lautan ni banyak ular. Ha? Ada hantu. Ada hari dah gelap ni. Itulah kalau aku dengar cakap mak tadi, aku tak sesat macam ni. Itulah. Aku pun, bapak aku dah pesan dah tadi. Jangan main di tepi hutan ni. Tapi, aku tak dengar lah. Aku rasa sedih. Aku rasa, tak tahu aku nak cakap apa. Aku dah rasa berdosa dekat ibu bapa aku ni. Ni lah, patutnya kita dengar cakap mak bapak kita. Orang dah larang tadi, kita buat juga. Wira. Apa? Ni nak ada orang suruh orang panggil. Suruh panggil. Suruh orang panggil nama kita tu. Bukan tu. Kau tengok di celah. Di celah pokok tu. Apa tu? Besar lah. Janganlah Wira, aku takut. Mata dia merah. Kemana kita nak pergi? Kemana kita nak pergi? Aku takut. Lari. Aduh, jatuh. Tolong. Kita menyorot di sini. Diam, Wira. Pokok apa ni? Besar. Kau rasa binatang apa tadi? Manalah aku tahu. Baik, kita dah selesai dah sesi penghayatan kita. Soraklah. Tadi kita dah tahu Abang Zam, kita tahu tak? Kita tanya depa. Tahu tak cerita tadi? Faham tak? Faham tak? Faham. Cuba cerita sikit macam mana cerita tadi. Saya tidur. Dua rakan. Mereka pergi hutan. Pergi hutan. Dia daripada sesat. Pergi sesat. Sebab kejar ramah-ramah. Pergi kejar ramah-ramah. Okey. Tu dia. Ya. Depa sesat dalam hutan, habis tu Depa apa tak tu nak. depa nampak macam Nampak macam ada benda. bukan.
Makhluk. Daripada macam ada makhluk ni dekat Yang Okey, apakah Cik Wira tanya, apakah emosi yang ada dekat dalam cerita tadi tu? Takut. Gembira. Sedih. menangis sedih. Okey, apa kata kita buat aksi dan emosi yang ada dalam cerita tadi tu? Boleh tak? Boleh tak? Dengan dialog yang bebas anda sendiri. Saya tak nampak saya tidur. Tidur? Tak apa. Kita bagi siapa yang nak buat. Okey, siapa yang nak buat? Kita ambil dulu emosi. Emosi apa kita ambil dulu? Takut. Okey? Siapa boleh nak buat takut? Okey. Okey. Mami buat takut. Okey? Okey, sekarang Mami berdiri. Terus buat aksi dan emosi. Apa yang faham? Apa yang Mami faham dalam cerita tadi? Weh, makhluk apa tadi tu weh? Weh. Okey. Tak tahulah. Okey, nampaklah. Tapi Mami tadi tak apa nak takut tangan dia terketui sikit. Okey. Lagi emosi apa lagi tak ada? Okey. Happy. Gembira. Gembira, happy. Alright. Okey, tunjuk. Okey, tunjuk Amanda. Mana pun tu? Shot. Okey, silent. Saya. Okey. Wah, seronok je berenang dekat sungai ni. Lagi? Emosi apa lagi tadi? Emosi apa lagi? Ya, saya nampak dia jawab. Okey. Jawab. Sedih. 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 Okey. Siapa nak buat sedih? Okey? Okey. Kas buat sedih. Okey? Yang mau jadi. Okey, menghadap ke sana. Okey. Teruskan. Sudah selesai guys? Dialog bebas, aksi dan emosi. Fokus. Okey. Aku menyesal lah tak dengar cakap mak aku tadi. Sepatutnya aku duduk kat rumah tadi. Sekarang macam mana ni? Dah sesat. Aduh, susah lah macam ni. Okey, anda semua berjaya. Tepuk tangan. Kita dah habis dah sesi tadi. Hayatan yang cerita dengan pelbagai emosi. Okey. Nanti tak buat benda apa lagi. Okey, kita tepuk tangan ke Adib. Tepuk ke Adib terbaik. Pada cerita tadi tu, okey, anda rasa ada ke pengalaman anda sendiri tu yang sangkut paut dengan cerita tadi tu? Pengalaman maksud dia takut tadi, ataupun gembira, ataupun sedih. Ada tak kita pernah rasa benda tu dalam pengalaman kita? Ada rasa? Rasa takut kau, rasa gembira kau, rasa sedih kau, pernah tak? Pernah tak yang lain-lain? Saya semua penuh. Pernah. Ambil satu. Cuba Adik ambil satu. Takut kau, gembira kau? Nak yang mana? Biasa je. Biasa aja. Okey. Kalau rasa takut tu macam mana? Okey. Pasal apa takut? Pasal ada bocong depan mata nyeri. Pocong, cuba cerita sikit macam mana jumpa pocong tu. Cuba cerita dekat. Mula-mula kan. Cuba cerita depan tu. Mula-mula masuk toilet. Nak pergi kencing. Bersedangan. Okey. Keluar-keluar ada nampak satu tu. Itu apa tu? Satu bocong. Itu pocong. Tu lari. Lari ke mana? Tiba-tiba dia di depan. Takut lari. ke? Lari. Tak, dia kurung. 1% takut. Dia kurung. Ada dua bocong. Tak tahu nak lewat mana. Lepas tu apa jadi? Adik lari, lepas tu tidur tu baik. Dok. Dok. Lari. Lari tu baik. Lari ke lah? Lari. Lari terus. Okey, yang lain ada tak pengalaman-pengalaman lain? Boleh tak? Selain daripada Adi ada lagi tak? Siapa? Okey. Lawak. Azim. Okey, lawak. Cuba cerita. Seronoklah tu. Dia ada tu yang ketawa. Lepas tu dia kata ya lawak. Okey. Okey, yang lain? Okey, Amanda pula. Amanda. Cerita. Apa? Cuba tengok Amanda. Okey, cerita. Ada emosi apa? Emosi apa? Hutan putih anak. Pontianak. Satu pusing tu. Okey. Aduh, sini. Okey.
Cerita pasal Pontianak. Cerita. Masa tu, orang tu pergi jalan-jalan. Nak pergi tangkap binatang. Lepas tu dah sampai nak bangkit dah. Ada ke atas pokok. Dia baca Terbang. Lepas tu dia apa tengok benda apa tu. Dia tengok bunyi. Bunyi kokak dia macam mana? Kuat sikit. Dengarlah bunyi macam mana? Bunyi macam mana? Lepas tu dekat dia. Lepas tu kuat sikit apa? Tak dengar je Vira ni dah pekak ni. Cuba kuat. Lepas tu dia hantu tu panggil dia suruh pergi kat dia. Dia tak boleh pergi kat atas tu. Lepas tu dia tangkap dia naik atas dengan dia. Oh, naik atas dengan dia. Maksud dia pergi tolong hantu tu naik atas ha? Ha? Tu? Oh, hantu ambil dia naik atas. Oh, okey. Itu dah perasaan takut. Okey, ya. Ada perasaan lain pada takut ni semua. Takutnya jangan takut. Dia nak ambil nanti. Perasaan takut tu bila berhadapan dengan pancak. Tak hafal step. Okey, Mira tak takut lah. Yang boleh-boleh lah. Yang berlakon ke tak boleh. Jadi pengalaman lain lagi kat rumah ke, kat rumah sekolah ke. Saya gembira bila saya nampak makanan. Betul? Okey, mana? Okey, cuba cerita lagi. Makanan segala-galanya tau. Segala-galanya. Kalau tak pernah rasa tak puas hati ke, marah ke, tak ada. Mesti ada kan. Mesti ada. Ramai tak puas hati ni. Ada. Tak seronok ke, gaduh dengan ahli keluarga ke. Siapa boleh cerita? Macam mana tunjukkan emosi. Macam mana tak puas hati tu, marah tu. Tak mati ya? Okey, ada. Okey, cerita sikit. Kita tengok abang cerita. Saya dulu pernah lawan mak saya. Sebab saya nak keluar dengan kawan-kawan, tapi mak tak bagi. Tapi saya menyesal lepas tu sebab waktu saya keluar dengan kawan-kawan saya, kami aksiden ramai-ramai. Kami aksiden sebab kami naik motor tak pakai helmet dalam kampung. Yang tak sama tadi ya? Mesti jatuh macam. Tak, teruk lagi. Longkang. Lepas jatuh dalam longkang apa gelap siapa? Kesian kan abang tu cerita tu. Okey, yang lain. Ada lagi tak? Pengalaman. Ni macam kalau orang beli telefon tak betul lah. Kita nak yang lain tak dapat. Dapat yang lain. Ada pengalaman tentang Ada. Telefon. Bersyukur apa yang ada. Bersyukur seadanya. Okey, siapa lagi nak bagi pendapat ataupun pengalaman, nak share dengan pengalaman dengan kita ni? Okey, ada lagi tak? Ada tak pengalaman tak puas hati bila kita nak tengok TV siaran yang kita suka, abang kita tak bagi? Ada. Cuba cerita. Saya tak boleh sebab saya. Ni mesti kepok. Cuba cerita, Aina mesti ada. Cerita sikit. Gimana ya? Saya nak tengok TV. Okey. Aina cerita. Tak ada, saya biar je dia tengok. Walaupun ada Saya marah dia. Sifat deki. Siapa yang sifat deki tu? adik abang. Adik abang. Dia apa yang dia buat sebenarnya? Saya tak yang boleh, tak yang boleh. Habis kesudahan dia? Habis kesudahan dia? Saya masuk bilik, saya hempuk pintu. Marah tu. Aduh. Bila marah tu hilang? Ha? Bila marah tu hilang? Bila saya lempar dia. Okey, adik tadi apa? Nak cerita apa tadi? Adik suka mandi sungai. Oh ya. Ya ke? Okey, berdasarkan pengalaman yang kawan-kawan kita cerita tadi tu, okey, apakah moral yang kita dapat? Okey, ada baik ke tak baik ke? Siapa nak mana? Okey. Kalau tak baik tu pasal apa? Tak baik. Mungkin daripada sikap kita sendiri ataupun sikap orang lain. Betul tak? Jadi yang baik itu kita jadikan teladan, yang tak baik itu kita jadikan sempadan. Contohnya kalau macam Aina tu, kita ada abang, kita kena hormat abang kita. Memang merebut TV tu satu kan. Tapi kita bagi apa ni peluang.
Tolong abang, lepas tu minta dengan cara elok, cakap elok-elok. Betul tak? Betul. Jadi baca lagi. Siapa lagi pengalaman yang kita bagi contoh? Macam contoh, kalau mak bapak dah tak bagi pi, mesti ada sebab. Okey. Sebenarnya depa sayangkan kita. Depa takut kita jadi bapa. Sedangkan dalam peringkat umur kita ni, kita banyak benda lagi yang kita kena belajar. Jadi kita kena dengar, selalu dengar dengan mak bapak ni. Kita kena sayang depa. Okey. Kena dengar apa yang depa cakap. Okey. Kalau depa tak bagi pi tu mesti ada sebab. Kan? Tak boleh nak marah depa. Kan? Okey, boleh? Mak saya tak bagi, abang saya tak bagi. Tak bagi saya tak betul. Kalau saya buka je kata saya, dia marah saya. Marahlah sebab ada lewat dah. Dia sayang tu. Kita tak pergi sekolah kan? Pagi. Pagi tu hari tuan sekolah kot. Cuti. Okey. Okey, jadi kita kenalah sentiasa bersyukur dengan Allah Subhanahu Taala dengan apa yang kita ada. Okey. Mungkin ibu bapa kita ada kemampuan dan ada mungkin ibu bapa yang tak ada kemampuan. Ya? Jadi kita kena sentiasa bersyukur dengan apa yang ada. Jadi kita ni sebagai anak-anak kita haruslah berusaha. Kalau abah tak ada duit, cari esok ni belajar betul-betul, cari duit. Bagi lebih sikit ke abah. Kali ya. Okey, hari ini Bunji nak bercerita satu kisah dengan menggunakan apa benda ni? Tali ni ya. Jadi ceritanya kisah ular sawa dengan biawak. Ya. Okey, di pinggir sebuah hutan ada sebuah tasik. Tasik ini agak besar dan sangat jernih air dia. Cuaca pada pagi ini sangat tercerah ya, dan nyaman. Kelihatan seekor ibu biawak berjalan menuju ke tasik ini. Di belakangnya ada 3 ekor anak biawak. Bobo, Bibi dan Bubu. Mereka berlari-lari mengejar ibu dia ke tasik. Di tepi tasik itu mereka mencari makanan dan mereka bermain-main di sekitar tasik. Mereka makan rumput-rumput, daun-daun yang gugur dan juga serangga-serangga yang ada di sekitar kawasan tasik. Selepas makan, ibu biawak sudah kenyang, jadi dia nak berehat dan bercakap pada anak-anaknya, "Anak-anakku, jangan main jauh-jauh, nanti susah ibu nak cari." Bobo, Bibi dan Bubu menjawab. Apa agaknya dia jawab? Baik. Baiklah ibu, mereka ni memang anak-anak yang baik. Ibu biawak pun tidurlah di bawah sepohon pokok sena yang sangat rendang dan redup. Dia pun tidurlah dengan lenanya. Tidur lena sangat sampai tak sedar anaknya bermain agak jauh daripada tasik itu. Tiba-tiba ada seekor ular sawa yang besar dan panjang keluar daripada semak samun itu. Dia melihat seekor ibu biawak yang besar dan gemuk sedang tidur. Ini rezeki ni. Wih, sedap ni kalau dapat makan. Dia pun terus merapati ibu biawak, membelit badannya. Ibu biawak tak sedar sebab dia tidur lena dan nyenyak sangat. Dia pun belit kaki belakang ibu biawak. Dan kemudian membelit lehernya. Apabila lehernya telah terbelit, ibu biawak tersedar. Kenapa saya ni? Ular. Dia pun terus cuba berlawan untuk melepaskan diri. Tapi ular sawa ni sangat kuat dan besar. Dia membelit celah-celah kaki dia dan kemudian menarik dengan kuat. Ibu biawak cuba sedaya upaya untuk melepaskan diri, berguling-guling. Dan ular ini pun sangat penat sebab berlawan dengan ibu biawak. Dia pun berehat sebentar. Sementara dia berehat, ibu biawak kata, "Ini peluang aku melepaskan diri." Dia tanggalkan lehernya dan kemudian dia cuba untuk berlawan. Tapi ular ni sangat kuat dan dia mencengkam badan biawak tadi.
Biawak sudah tak dapat berbuat apa-apa lagi. Dia teringatkan anak-anaknya, tapi tidak nampak di mana anaknya. Dia pun menjerit memanggil anaknya, "Bobo, Bibi, Bubu, tolong ibu nak, tolong ibu nak." Tiba-tiba Bibi dan Bubu melihat ibunya dalam kesakitan. Dia berlari bersama-sama. Bobo, Bibi dan Bubu, "Cepat, kita selamatkan ibu kita. Serang ular itu, serang ular itu. Kita kecil macam mana, tak apa. Kita gigit ular itu. Kita cengkam dengan kuku kita. Kita tendang, kita libas dia dengan ekor kita." Mereka pun sama-sama berusaha menarik keluar ikatan belitan ular itu dengan sangat kuat dan cuba sedaya upaya melepaskan ibu dia daripada ular. Akhirnya terlepaslah ular itu kesakitan dan terus berlari ke dalam hutan. Okey, kalau kita lihat tadi cerita tu tentang apa? Ular sawah, biawak. Agaknya kenapa ibu dia dibeli oleh ular sawah? Sebab ular sawah tu nak makan ibu dia. Ya, sebab ibunya sendiri saja dekat bawah pokok tu. Lepas tu dia ingat selama-lamanya ular sawah tu musuh ketat. Ya. Ular sawah musuh ketat. Okey. Sebab itulah apabila ibu pesan atau nasihat, apa kita kena buat? Dengar. Ya. Dan kalau kita sama-sama bersatu, kita akan jadi kuat. Dengan saya sekarang ini ialah salah seorang peserta daripada bengkel teater terapi, iaitu nama adik apa? Nurul Aina. Nurul Aina. Umur berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun. So akak panggil Aina, okey? Boleh. So apa perasaan Aina selepas menghadiri teater ni? Fun sebab dapat pengalaman baru yang tak pernah dapat. Okey. Dapat isi masa lapang juga. So kalau duduk kat rumah tu tak buat apa-apa, bolehlah datang kat sini. So kat sini dapat kawan ramai sangat. Ramai kawan? Ya. Okey. So terima kasih banyak Aina. Okay. Seterusnya kita dengan salah seorang peserta daripada bengkel ini, iaitu hai adik, nama adik apa? Sharmila. Sharmila. Nama umur berapa? 13. 13 tahun. So akak panggil Mila, okey? So apakah kesan yang Mila boleh rasa selepas menghadiri bengkel ni? Sebelum saya hadiri bengkel ni, saya jenis pemalu sikit. Saya tak boleh sangat cakap depan orang. Okey. Tapi alhamdulillah lepas join bengkel ni, saya boleh cakap depan orang, dah tak malu sangat dah. Ya ke? So baguslah untuk awak tu. Ada lagi tak apa yang awak dapat daripada bengkel ni? Saya dapat banyak kawan. Habis tu saya boleh interesting dengan cikgu, dengan kawan-kawan. Okey. Okey, so terima kasih adik Mila. Pada tahun 1920-an, ahli psikologi Romania, Jacob Moreno, memerhatikan bagaimana bermain watak dan teater dapat membebaskan individu untuk mengekspresikan pemikiran dan perasaan mereka. Sejak itu, beliau mula memasukkan drama ke dalam psikoterapi. Anak-anak kita sekarang dari kecil lagi sudah diberi dadah, iaitu gadget. Dalam hal ini, lebih-lebih lagi ibu bapa haruslah berhati-hati kerana perbuatan ini akan menjadikan anak kita generasi robot di mana tiada hubungan komunikasi antara manusia berlaku. Untuk mengetahui lebih lanjut, jom ikuti temu bual bersama tetamu jemputan. Okey Puan, tanpa kita lengahkan masa lah, kita nak tanya soalan berkenaan dengan terapi teater ni lah. Okey, apakah yang dinamakan dengan sasiah diri dalam bentuk seorang itu ke arah yang lebih baik, matang dan bersifat positif? Ya. Bila kita bercakap tentang sasiah ni secara keseluruhannya kita boleh katakan kepribadian atau personaliti seseorang di mana terdapat kecenderungan-kecenderungan yang sentiasa berulang. Maknanya tingkah laku yang kita lakukan itu selalunya seolah-olah orang boleh baca kan. Macam kadang-kadang cara kita bercakap, cara kita berfikir dan cara bagaimana kita bertindak dengan orang lain, berhubung dengan orang lain dan juga ada masanya dengan alam sekitar. Ya? Dan ada juga yang dikatakan bahawa sasiah ini satu pembentukan psikologi dan fizikal individu itu ke arah kehidupan yang berkualiti. Selalunya berdasarkan kepada didikan dan juga amalan-amalan yang kita lakukan sehari-hari
dan juga pengalaman kita dalam kehidupan kita. Dan kita boleh juga katakan penampilan diri seseorang, macam akhlak seseorang itu adalah satu sasiah, ya. Kadang-kadang kita tahu dia ni seorang yang bersifat penyabar, seorang yang baik hati, ya. Dia ada ciri-ciri kualiti dan nilai-nilai murni dalam dirinya. Sebab itulah dalam kehidupan seorang murid ataupun kanak-kanak, dari awal mak bapak ni dia sudah melatih anak-anak ini dengan sasiah diri yang baik, kan, untuk kehidupan dia. Cari dan didikan cari apa-apa yang baik, norma-norma yang baik dalam hidup untuk diamalkan. Dan kalau kita sebagai orang Islam, kita ada akhlak yang kita ikut berdasarkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kan. So mentaliti, cara pemikiran, cara bertindak, cara bercakap, tingkah laku itu membentuk tabiat. Jadi itu yang kita katakan sasiah diri. Dan memanglah kalau untuk jadi matang, untuk jadi lebih positif, kan, kita perlukan nilai-nilai hidup atau nilai-nilai murni dalam diri kita lah. Dia macam satu organisasi atau struktur yang kita susun, ya, untuk kita hidup hari-hari berhubung dengan orang, interpersonal dan sebagainya. So itu mungkin secara keseluruhan boleh kita katakan sasiah lah, sasiah diri. Baik Puan. Okey. Yang keduanya Puan, apa yang dimaksudkan dengan teater terapi? Bila kita bercakap tentang teater terapi, sebenarnya teater itu sendiri adalah satu terapi, ya. Sebab bila kita bercakap tentang teater, dia merangkum semua aspek dalam, terutamanya dalam diri seorang murid, yang aspek afektifnya, aspek kognitifnya dan juga aspek-aspek dari segi psikomotornya. Sebab teater ni dia mengandung semua bahagian dalam kehidupan kita, kan. Misalnya kita melatih mereka vokal, ya, latihan meluahkan perasaan, ya, penghayatan. Oh ya, latihan vokal. Ya, latihan vokal, latihan improvisasi, role play dan sebagainya itu. Sebenarnya kita membimbing murid ini ke arah dia meluahkan perasaan dia. So macam satu terapi lah. Terapi ni selalunya untuk kaunselor, dia cuba menyelesaikan masalah-masalah, terutamanya masalah-masalah murid di sekolah, seperti disiplin, kan, masalah-masalah yang ada dalam diri dia, yang emosi dalam yang dia tak luar, kan, tak dapat dikeluarkan. Jadi sebenarnya teater ni dia memberi satu ruang dan peluang kepada murid untuk dia meluahkan perasaan dia, kan. Sebab dalam teater tu sendiri dia ada banyak aktiviti yang boleh membantu murid menjadi lebih kreatif, lebih berani, lebih yakin diri untuk dia menghasilkan sesuatu yang terpendam dalam diri dia itu, supaya dia dapat beritahu orang sebenarnya ini masalah saya. Secara tak langsung. Ya, kadang-kadang mereka juga boleh cari diri dia yang sebelum ini dia tinggalkan, kan. Sebab memori-memori dalam kehidupan kita ni selalunya ada terpendam dalam diri kita, kan. Jadi itu yang saya katakan dia sebagai satu terapi mengubat jiwa seorang kanak-kanak atau individu itu. Dan sebenarnya dia bukan satu yang baru. Kalau di Eropah sejak tahun 1920-an mereka dah jalankan. Dan cumanya kita tidak berapa popular di Malaysia. Dan saya rasa perkara ini yang kadang-kadang kita terlepas pandang, kan. Aktiviti berdasarkan testimoni pengalaman saya sendiri dalam bidang teater kanak-kanak, saya boleh nampak, ya, murid-murid yang kadang-kadang penakut, tak yakin diri, selepas dia terlibat dengan teater, dia lebih berani. Dan ada waktunya kita nampak budak ni macam okey, kan, tapi bila kita buat aktiviti kita tahu ada masalah dalam diri dia. Dan bila kita bimbing dia dengan aktiviti teater ni, dia akan meluahkan perasaan dia dan barulah kita tahu di situ mereka ada masalah, ya. Tapi dalam proses terapi ni dia ada peringkat dia. Peringkat permulaan tu kita beri mereka ice breaking, kan, untuk kita kenal latar belakang dia dan sebagainya. Lepas tu baru kita congkil masalah-masalah dia melalui aktiviti teater yang kita jalankan, dan barulah mereka boleh meluahkan perasaan itu. Dan kadang-kadang kita boleh buat performance atau persembahan berdasarkan
apa yang mereka alami, sebab dia keluarkan dialog, ya, dia lahirkan perasaan dia dengan gerak, kan. Jadi lakonan tu boleh menjadi satu cara untuk dia meluahkan perasaan. Maknanya yang mendorong anak-anak ini untuk menyertai teater terapi ni selalunya ibu bapa lah, kan? Ya, selalunya ibu bapa dan ramai juga ibu bapa yang hantar. Ataupun guru-guru yang recommend kepada ibu bapa ke macam mana, Pak? Selalunya mak bapak dia tahu bila anak-anak dia terlibat dengan teater, mereka lebih rasa gembira, kan. Dan di situlah mereka boleh menanamkan sikap berani, yakin, self esteem yang tinggi, kan. Jadi kalau kita lihat memang banyak keperluan dia untuk terapi teater ni pada kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak yang bermasalah lah. Sebab di situ mereka boleh berkawan, ada latihan-latihan untuk interpersonal dan sebagainya. Sebab dia kadang-kadang budak-budak pendiam ni yang masalahnya dia tak lafazkan apa yang terpendam tu. Baik. Jadi Puan, ke manakah matlamat dan hala tuju para peserta ataupun pelajar jika mereka ni terlibat yang dari kecil berkaitan dengan teater terapi ni? Macam saya katakan tadi, matlamat jangka panjang satu terapi teater ni adalah untuk membentuk kepribadian macam Sasiah tadilah, kan. Sebab kalau kita lihat dalam falsafah pendidikan negara Malaysia pun, falsafah pendidikan Malaysia ni dia melahirkan seorang individu yang seimbang, yang menyeluruh dan kemudian dia berpaksikan keislaman. So kalau kita perhatikan, semua ada dalam teater. Sebab bila kita lihat dari segi seimbang dan menyeluruh tu, aspek fizikal, emosi, kan, dia kalau dalam falsafah pendidikan negara ni seimbang dan juga menyeluruh dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Semua ada dalam teater. Yang intelek ni kita melatih mereka kreatif. So kemahiran high order thinking, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Sebab kita selalu bagi dia peluang untuk dia menjadi seorang yang kreatif dan berdasarkan dari improvisasi misalnya, permainan-permainan teater, mereka akan bina, ya, membuat satu inovasi, kan, dalam pergerakan, dalam menyelesaikan masalah. Jadi ini semua membantu mereka meningkatkan intelek. Dan di samping itu, kalau kita tengok emosi tadi, memang mereka akan meluahkan perasaan. Sebab kita dah latih, dalam latihan tu sendiri, dia buat perasaan sedih, perasaan daripada penghayatan, mereka boleh membangunkan emosi-emosi tadi, kan. Jadi emosi itu telah terlahir dan kita boleh selesaikan masalah-masalah emosi itu melalui teater. Dan kemudian dari segi fizikal dah tentulah. Yalah, sebab dia bergerak, kan, melompat dan sebagainya, dan kan? dia lebih ada sifat-sifat yang mengenal diri orang lain dari aspek rohaninya. Dia kenal siapa, sebab dalam latihan teater terapi ni kadang-kadang kita minta murid tu meluahkan perasaan dia. Misalnya katakan dia marah pada ibu dia, kan. Bila dia marah pada ibu dia pendam, tapi dia tak boleh lepaskan tu yang dia jadi agresif. Dia langgar disiplin sebab dia nak tunjuk dengan mak dia tengah marah, tapi dia tak boleh nak lafazkan daripada perbuatan tu yang tingkah laku dia jadi macam tu. Tapi bila dia luahkan dalam terapi teater, selepas itu kita suruh dia menggambarkan satu role play, main peranan. Macam mana kalau dia jadi mak dia? So dia tukar watak tu, reverse, yes. So you jadi mak you, macam mana agaknya, apa yang dalam fikiran mak you masa dia marah, kenapa dia marah, kan. Dan dalam terapi selalunya kita tak selesaikan masalah dia, tapi dia sendiri akan selesaikan masalah tu dengan mahasabah diri yang kita bimbing dia, kan. Lepas tu dia akan jadi mak dia cakap apa yang mak dia cakap, dan kemudian kita suruh dia fikir kenapa mak dia cakap macam tu. Dan akhirnya nanti dia akan sedar, mak marah sebab kenapa saya tak ikut cakap, saya buat benda tak baik, kan? Itu salah saya sebenarnya. So kita boleh selesaikan masalah tu dan ajar mereka macam mana nak bercakap dengan ibu bapa dengan cara yang lebih positif, bersikap terbuka. Sebab bila dia jadi seorang pelakon ataupun dia bermain teater, kita membentuk manusia yang global. Bila global ni dia bersikap terbuka,
dan dia boleh meluahkan apa yang dia hendak depan mak bapak dia secara yang lebih baik lah. Betul. Sebab itu kita kena selesaikan banyak masalah melalui nilai-nilai dalam Islam, ataupun kalau budak tu bukan Melayu, pendidikan moral. Kan? So sasiah tu boleh dibentuk di situ. Sebab tu jangka panjangnya banyak yang kita boleh capai. memang sangat efektif dan sangat mendalam. Dan banyak kajian memang menunjukkan memang boleh dicapai objektif tu. Dan dalam jangka pendek banyak benda. Misalnya dia bertindak spontan, dia ada self esteem yang tinggi, dia dapat keyakinan diri, dia kreatif, cara bergaul dengan lebih sihat, macam mana bercakap dengan orang dengan lebih baik. Semua aspek itu, dan kita boleh membentuk peribadi dia semasa dia mengalami aktiviti-aktiviti itu secara sikit demi sikit, sama ada langsung atau tidak langsung. Kalau langsung maknanya cikgu atau fasilitator boleh susun, strukturkan workshop atau bengkel yang dia nak buat untuk capai sesuatu matlamat. Kalau tidak pun secara tidak langsung memang dia akan membentuk peribadi murid itu. Okey Puan, soalan seterusnya ialah bagaimanakah cara untuk memupuk kembali minat pelajar ataupun peserta dalam mencintai seni tradisional ni? Bercakap tentang memupuk, bila kita nak memupuk minat ataupun memupuk keinginan ni, maknanya kita kena membudayakan keinginan untuk belajar dan menghayati seni itu. Dan selalunya bila kita nak memupuk suatu minat ini, kena daripada awal lah. Kan orang kata melentur buluh biar dari rebung kan. So dari sekolah rendah ataupun tadika. Dan di sini saya puji usaha JKKN di mana mereka mengadakan program bimbingan seni budaya negara dan melatih ramai jurulatih dari bidang seni ini untuk mengajar ke sekolah-sekolah. Dan kita nampak macam tunas budaya dan giat budaya dan sebagainya itu sampai kepada komuniti budaya kan. Mereka diajar tentang seni budaya tradisional tu, macam muzik tradisional, tarian tradisional dan sebagainya. So nampak budaya itu, seni itu hidup kan, dan dibudayakan dalam kalangan masyarakat. Cumanya saya tengok sejak akhir ni macam makin kurang nampaknya kan. Mungkin ada masalah-masalah lah. Dan kalau kita perhatikan, bagi memupuk minat ini, dia bukan satu kerja yang spontan, dia kena dari awal. Dan di sekolah-sekolah sebenarnya seni ini sudah dimasukkan dalam pendidikan. Kalau kita tengok di IPG pun melatih guru-guru, kita ada seni dalam pendidikan sebagai satu subjek. Cuma setakat mana seni budaya tradisional itu dipupukkan, saya tak tahu ada kajian dibuat ke tidak. Dan satu saya rasa perkara yang penting adalah melatih guru sendiri kan, untuk kita berikan kaedah-kaedah ataupun bagaimana pendekatan untuk merapatkan murid dengan seni itu. Mungkin dari segi co-curriculumnya kan, macam silat tu dah jadi aspek co-curriculum ataupun kalau kita tengok permainan tradisional juga sudah jadi satu co-curriculum di sekolah. Jadi melalui aspek itulah kita boleh pupuk kanak-kanak ini. Dan dia seni ni juga boleh jadi satu kaedah pengajaran kan. Kalau misalnya kita kata mereka seorang guru mengajarkan pantun kepada kanak-kanak, dia boleh ambil lagu-lagu tradisional untuk dilagukan. Pantun lagu rakyat kan. Dan cerita-cerita rakyat boleh dilakonkan kan. Jadi mereka dapat merasakan bagaimana bangsawan misalnya kan. Ataupun kita boleh memberi murid-murid satu peluang untuk dia lakonkan bangsawan contohnya, atau bawa mereka pergi menonton. Itu satu usaha-usaha yang patut dibuatlah. Dan di samping itu bagi saya di sekolah boleh juga diadakan projek-projek, macam projek yang bertema, misalnya satu minggu tu untuk mereka belajar tentang muzik tradisional. Kan kita boleh bawa tokoh ke sekolah
Ya, kita boleh bawa tokoh ke dalam komuniti, ya, untuk mereka mengenal siapa tokoh bangsawan contohnya kan. Ya, itunya pentingnya kerjasama antara Jabatan Pendidikan dan juga agensi-agensi. Mesti ada kerjasama macam PBSB lah kan. Dia memang dah dari awal dah ada kerjasama Kementerian Pelajaran dengan JKKN. Jadi kita patut teruskanlah usaha-usaha macam tu. Dan di samping itu kalau kita tengok pembelajaran seni ni, kadang-kadang yang jadi masalahnya guru sendiri, dia tidak ada kemahiran. Itu yang saya rasa perlu ada diteruskan yang pendedahan kepada guru-guru. Kita buka macam kepada khusus guru-guru. bengkel untuk jurulatih seni negara itu patut diteruskan kepada guru-guru lah dengan kerjasama Kementerian Pelajaran. Jadi saya rasa dengan cara itu, tapi media pun memain peranan. Sepatutnya mereka lebih banyak menyiarkan lagu-lagu, ataupun dalam TV banyak lagi ditunjukkan tentang seni tradisional. Macam dulu saya ingat kita ada senam seni. Kan di sekolah-sekolah sudah mula mereka adakan senam seni, tapi akhir-akhirnya macam saya tengok dah tak berapa popular lagi. Jadi mungkin perlu dipopularkan semula lah. Senam seni itu sangat menarik kan. Saya rasa itulah antara cara mungkin kita boleh pupuk kepada pelajar-pelajar kita. Ya. Baik Puan, kalau pendapat Puan, apakah teater terapi ini dapat dijadikan sebagai satu subjek pendidikan di sekolah-sekolah ataupun di peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah? Kalau kita kata satu subjek, mungkin teater terapi ini dia sukar kalau kita jadikan satu subjek di sekolah, tapi dari segi kaedahnya kita boleh aplikasikan. Dan bagi saya teater terapi ini lebih sesuai di IPT yang mengajar guru-guru, maknanya mengajar pelajarnya menjadi guru. Sebab guru seharusnya menguasai kemahiran teater terapi itu. Setakat teater kanak-kanak secara tidak langsung menerapkan terapi itu memang sepatutnya di sekolah. Sebab kalau kita tengok sekolah-sekolah di luar negara, khususnya di Eropah kan, dah lama drama in education atau theater in education itu sudah lama diadakan di sekolah. Misalnya mereka mempelajari Shakespeare dari sekolah rendah dan Shakespeare itu dipermudahkan. Dan sepatutnya kita pun boleh menerapkan aspek-aspek itu dalam kalangan kanak-kanak lah. Dan teater terapi ini sebagai satu subjek di IPT bagi saya penting kerana guru sepatutnya mengetahui kaedah ataupun teknik-teknik untuk menjadi seorang kaunselor kan. Sebab guru ni dia rencam dia punya tugas, peranan dia sepatut jadi pembimbing, dia jadi kawan kepada tu yang kita kata teachers in role. Maknanya cikgu ni peranan dia pelbagai, termasuk pemudah dari cikgu ni kan. Dia jadi pemudah cara dan juga dia jadi kaunselor. Sebab dia sepatutnya kenal pasti masalah murid dia dalam kelas. Walaupun dia mengajar bahasa Melayu contohnya, apa masalah murid itu, bukan saja dari segi pelajarannya tapi dari segi emosi dan juga peribadi dia. So di situlah kita boleh bimbing murid ni menjadi seorang yang lebih berketerampilan lah. So kalau kita masukkan aspek terapi teater itu sebagai satu subjek di IPT, saya rasa banyak masalah boleh kita atasi. Dan di sini pun kita boleh juga terapkan aspek-aspek kemahiran dan teknik-teknik teater itu, macam permainan teater, main peranan, improvisasi kan. Sebenarnya banyak aspek ini boleh meningkatkan kemahiran berfikir tinggi seperti yang dikehendaki dalam pendidikan. Cuma oleh kerana guru-guru tidak keseluruhannya didedahkan kepada teknik-teknik ini, menjadikan mereka tidak pasti macam mana nak melaksanakan. Saya pernah berkursus di Australia dan di Thailand. Mereka untuk guru-guru menjadi seorang guru, bila mereka belajar di college ataupun di universiti, drama dan teater ni adalah satu subjek teras. Okey, berdasarkan pengalaman saya berkursus di Australia dan di Thailand, Bangkok, saya perhatikan di sana sistem pendidikan di IPT dia, seseorang yang nak menjadi guru, dia wajib mengambil drama dan teater. Sebab yang ni adalah subjek teras.
Sebab bagi mereka, seorang guru yang menguasai kemahiran teater itu adalah guru yang global, yang memainkan pelbagai peranan. Itu sebabnya dia ada teachers in role tu kan. So kalau kita perhatikan mereka, walaupun saya pergi ke sekolah untuk melihat bagaimana cara dia mengajar menggunakan teknik teater ni, seorang guru pendidikan jasmani kan, patutnya pendidikan jasmani ni sukan kan, apa kena-mengena dengan teater. Betul. Tapi cikgu ni dia role play, main peranan sebagai seorang monyet, seekor monyet. Jadi murid-murid dia semua jadi monyet. Jadi bila dia nak ajar somersault yang berguling ke bergayut kan, itu kemahiran sukan kan, fizikal, kemahiran sukan. Tapi dia jadi monyet, jadi murid-murid semua ikut jadi monyet, dan dia berguling, dia panjat ke, dia bergayut kan. Jadi secara tak langsung cikgu ni menarik minat murid untuk ambil bahagian. Dia jadi bosan kalau dia kata okey guling, paksa kan. Jadi dia bila dia sendiri berlakon jadi macam bapa monyet dan anak monyet ikut kan. Jadi secara tak langsung dia orang happy lah kan. Dia buat benda tu dengan seronok. Dan kan, lepas itu dia boleh ajar yang secara betul macam mana berguling dan sebagainya. Tu saya nampak banyak aspek yang kemahiran teater ni sangat membantu. Saya sendiri dulu saya pernah mengajar di sekolah. Kebetulan saya ambil teater kan. So saya dapat mengatasi banyak masalah melalui aktiviti yang saya jalankan dalam bilik darjah, terutama bagi murid yang orang kata mata merah ni, yang tak suka belajar kan. So bila belajar mengajar sastra, nak buat mengajar sajak, mereka tak minat. Jadi bila kita ajar dalam bentuk kita sendiri melafazkan sajak dengan pelbagai cara, jadi minat tu mula datang. Tu saya rasa sangat berguna untuk guru-guru. Maknanya untuk teater terapi ni bukan saja pendedahan kepada anak-anak lah. Maknanya yang dewasa pun kena ambil bahagian. Terutamanya cikgu. Sebab cikgu boleh jadi seorang terapis, seorang kaunselor yang membantu mengatasi masalah murid dalam pelajaran dan juga dari segi peribadi dia. Dan di situlah pembentukan sasiah itu boleh dibuat di dalam bilik darjah. Sebab dia bukan setakat mengajar je. Sebab mengajar ni, bila kita kata seorang pelajar, pendidik, dia mendidik sasiah juga, bukan setakat isi kandungan pelajaran saja. Dan apa makna isi pelajaran itu untuk kehidupan dia, kan? Dia belajar bahasa Melayu, cara bercakap, macam mana bercakap dengan baik, kan? Jadi tidaklah dia kurang ajar pada orang tua, bercakap tidak senonoh dengan kawan-kawan kan. Jadi dia banyak cara kita boleh mengajar mereka. Mungkin selepasnya Jabatan Pendidikan boleh fikirkan semula untuk jadikan subjek teater terapi ni dalam pendidikan di sekolah. Betul. Rasanya. Sebenarnya memang bagi saya secara keseluruhannya boleh kita katakan teater terapi dan pembelajaran teater ini memang seharusnya dan semestinya lah diberikan pendedahan kepada guru-guru. Sebab mereka lah yang akan membimbing murid-murid ini dari aspek pendidikan, isi kandungan pelajarannya dan juga dari segi membentuk peribadi. Guru-guru ni yang mendorong anak-anak ini untuk membentuk peribadi sasiah diri melalui teater terapi ya Puan. Betul. Jadi saya rasa mungkin Jabatan Pendidikan boleh fikirkan untuk jadikan subjek teater terapi ini dalam subjek pendidikan di sekolah rendah maupun sekolah menengah ataupun di IPT. Ya, IPT lah yang paling penting bagi saya. Yalah, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, Puan Faziah, terima kasih banyak di atas penerangan tentang teater terapi. Sama. Jadi saya doakan semoga Puan pulang ke Kuala Lumpur dengan baik. Ya, insyaAllah. Dengan selamat. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah. Baiklah, saya Aina mengucapkan ribuan terima kasih untuk program kita pada kali ini. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum.